Madani, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, nilai hormat, keyakinan dan ihsan. 6 kata kunci kepada sebuah agenda rakyat untuk membina masa hadapan yang madani buat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, kami akan menyampaikan pembentangan bagi tugasan ketiga kerja khusus untuk subjek MPU 3122 Hubungan Etnik. Tajuk bagi pembentangan kami pada hari ini adalah Kebudayaan Madani sebagai penyatu masyarakat Malaysia. Ayo sama-sama kita saksikan. Mana ni? Ini mesti kereta Raja Biru tu tadi ni. Ya Allah. Ada lagi ya buat apa masa rasa. Excuse me, hello. Yo kak, ni buat apa ni kak? Saya nak bagi ni. Apa ni kak? Kenapa ni? Ni makan ni sayur tehuk sat ni. Makanan. Wah, teruk tak ni? Oh. Awak tahu tak tinggal mana teruk tadi? Buat apa? Kena muka saya. Lah, kena muka kak ko. Alah, minta maaf lah kak. Tolonglah buai kak. Saya tehuk ni sebab saya nak buai lah. Apa saya kena buat siapa awak? Ambil, akak ambil. Akak teruk mana tadi? Sini kan atas jalan ni kan? Dua lepas tu? tiga akak kan? Kena muka saya kan? Ya kak. Saya nak kasi apa kena muka saya tu. Akak tak boleh buang sapu kat luar ni kak. Aduh tak apalah. Siapa cuai ni lah. Kita tehuk sikit lah. Kecil je sapu akak. Dok berair, dok busuk pun. Tapi kak awak cakap kalau kereta lepas ni perangai macam akak buang sapu kecil. Oh, timbung atas depan rumah saya. Siapa nak bersih? Cik Pina kan ada tak minggu mari kak mau dok tolong bersih. Tak. Mak hasil royak ni. Inilah mentaliti orang kelas 3 kat tu dok. Buang sapu kata, kerja macam cleaner. Amboi, dah awak dah tengok bersih sapu akak. Saya bersih. Kita saya je kak. Kita baru ni kak. Tak apalah, saya pun tak apa lah. Tak apalah, baliklah sapu awak tu dah. Jangan buang dah yang rasa kan. Yelah. Royak kita family Terima awak kasih kan, lah. tak apa merasa. Terima kasih lah kak. Terima kasih banyak. Okeylah. Saya pergi dulu deh. Assalamualaikum. Pulah. Ya. Assalamualaikum. Daripada lakonan yang sebentar tadi, apa yang kami cuba tekankan adalah budaya membuang sampah dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di mana budaya ni menjadi barah dalam masyarakat kita. Walaupun banyak pihak berkepentingan dah buat awareness tentang buruknya perbuatan ni, tapi masih lagi masyarakat Malaysia ni buat perkara tersebut. Sepatutnya hal ni tak berlaku lagi dalam masyarakat kita sebab memang sangat jelas perbuatan ni adalah satu perbuatan yang buruk. Kalau kita menjaga adab kita, budaya kita dengan tidak membuang sampah merata-rata, sepatutnya sampah tu simpan je dekat simpan pada badan awak ataupun kalau dalam kereta simpan dalam kenderaan masing-masing dan pergilah buang bila dah jumpa tong sampah. Budaya yang seperti ini akan menjagalah kebersihan negara. Lepas tu boleh mengelakkan pergaduhan seperti mana yang berlaku dalam video tadi. Kalau kita tengok dalam lakonan kami tadi, adalah pergaduhan antara kaum Melayu dan Melayu. Cuba bayangkan kalau pergaduhan tu dalam kalangan kaum yang berbeza, contohnya Melayu dengan Cina ataupun Melayu dengan India. Ini dia tidaklah 100% confirm akan terjadi, tapi ada kemungkinan pihak-pihak yang suka menyuntikkan elemen rasis dalam apa-apa je pergaduhan, ini akan menjadi satu peluang lah untuk mereka untuk melagakan kaum-kaum dan menggugat keharmonian masyarakat Malaysia. Okey. Tak share lah biar semua orang tahu pasal ustaz ni. Apa nak? Semua broadcast aku ada. Apa nak? Selamat, Ami. Ingat ada ustaz yang duduk belakang rumah kita dulu tu? Apa Ustaz Meh? Ustaz Amir. Mengajar kita sekolah dulu tu? Ya, Buat mengajar apa? sekolah kita dulu tu. Ni ada orang tahu dia royak ustaz tu. Tu. Bukan nak betul gila. Ya ngajar tu ustaz yang lagi je tahu tu. Mana tahu tak lagi mungkin ngaji dia selama ni kat surau tu. Aku tengok aku pergi belajar dengan dia dekat surau tu. Duk gapo Molek ngajar dengan kitab. Tak ada pula guna kitab-kitab ngarut dia tulis di kitab Syafi'i belaka. Tapi orang kata
beli ustaz. Dia cakap ngaruk je kok. Tunjuk je kita betul. Cakap betul. Tu nak mu tengok sendiri kau kecek ngaruk. Kamu dengar kau orang mocik-mocik dah ni. Jangan kecek. Aku dah berani nak dengar dia cakap dah. Mocik kata yang tu dia beli ustaz ni. Tu baik main aku pergi surah tengok sendiri dengan mata kepalamu. Daripada duk tuduh dia. Nanti dah tu fitnah. Kita Tak tahu lagi? siapa kamu. Kita lagi. Aku tengok pergi molek-molek duk gapo pun. Kalau dia bagi ilmu salah kan ni? Tak apalah nak. Dia bagi ilmu, kita ambil hak molek je lah. Kita ni belajar bukan dengan satu ustaz je. Kita belajar dengan ramai ustaz. Kalau ada masalah agak, tak apalah kita refer ustaz lain. Tapi setakat ni aku pergi belajar dengan dia, tak ada apa pun. Aku rasa bahaya lah. Aku share dah ke kawan-kawan semua kan. Ustaz tu, jangan percaya ustaz tu. Nak, baik mu delete. Nanti semua orang molek-molek orang pergi belajar dengan ustaz tu. Molek-molek ustaz ngajar, nanti tak ada orang dah nak pergi belajar dengan dia. Jadi fitnah ni aku sebo ni. Kita benda kalau kita tak confirm, kita tahu molek-molek, tak tengok mata, tak siasat diri. Jadi, tak molek lah, terbaik kita nak. Okeylah, aku delete lah. Delete Nanti aku cuba dengan ustaz mu kan. Kita pergi sekali dengan ustaz tu mengajar. Lepas tu baru boleh nilai sendiri sama ada ustaz tu betul ataupun tidak. Okey. Cumi. Belajar. Best. Okey dah. Berikut merupakan contoh situasi yang masih lagi berlaku dalam masyarakat kita, iaitu penyebaran berita palsu. Kita sebagai masyarakat yang berada dalam negara yang sedang maju ke hadapan, benda ni tidak sepatutnya berlaku. Kita sebagai masyarakat, kita kena sedar bahawa kesan daripada penyebaran berita palsu ni akan menjadikan sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang sangat besar impaknya. Sebagai contoh, orang yang tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara hanya disebabkan oleh penyebaran berita yang tidak pernah pun berlaku terhadap dia, tapi dia menjadi mangsa terhadap berita palsu tu. Tu contoh. Ada banyak lagi kesan terhadap institusi keluarga, kesan kepada masyarakat tetangga, pergaduhan besar, institusi perpaduan antara kaum. Oleh itu, kita sebagai masyarakat ni, sebelum kita ingin menyebarkan sesuatu berita ataupun notis ataupun maklumat, kita sahihkan sendiri dulu. Adakah maklumat itu benar ataupun palsu? Supaya benda-benda ni tidak akan berlaku. Benda-benda negatif, benda-benda orang-orang yang tidak bersalah tidak akan menjadi mangsa dalam disebabkan oleh perbuatan kita. Jadi ingat ni semua, tidak pasti jangan kongsi. Apakah itu Madani? Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan, yakni bukan masyarakat, generasi dan sebagainya. Merupakan satu usaha untuk membentuk masyarakat dengan menyemaikan nilai-nilai murni kekeluargaan. Manhaj itu terarah kepada pembinaan masyarakat. Terdapat 6 elemen dalam Madani, iaitu yang pertama, kemampanan. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, daya cipta. Yang keempat, nilai hormat. Yang kelima, keyakinan. Dan yang terakhir, ihsan. Berdasarkan daripada babak yang pertama yang dilakukan oleh 2 orang ahli kumpulan saya, di situ diterapkan elemen kemampanan untuk kebudayaan. Dalam takrifan yang lalu telah dijelaskan hakikat bahawa kerencanaan bagi budaya di negara kita telah matang dengan seiring berkembangnya zaman dan syarat dengan nilai-nilai yang menghargai alam dan kemampanan hidup. Justru itu, perlu diteruskan juga untuk proses mengembangkan budaya kemampanan ini kepada kaedah moden seperti kita semula, pengurangan sisa plastik, elektrik dan kumbahan, menjaga kawasan kejiranan, kempen dan program pendidikan yang mana menjadi usaha akar umbi kepada agenda kemampanan. Sesungguhnya kemampanan ini mampu menjadi penyatuan kepada rakyat kerana keberadaannya dalam setiap agama dan kaum Malaysia dalam memperkukuh budaya setempat melalui elemen kemampanan. Pembangunan semula atau pengubahsuaian dalam bandar dan luar bandar boleh dilakukan untuk menghubungkan rakyat dari bandar-bandar besar sehinggalah ke ceruk kampung melalui pembangunan yang mampan dan nilai-nilai yang dikongsi bersama. Justru itu, berdasarkan daripada
babat yang pertama yang dilakukan sebentar tadi, jelaslah bahawanya pentingnya budaya untuk kita menjaga kebersihan dan menjaga keharmonian budaya setempat kita. Siapa lagi yang akan menjaga kebersihan negara ini kalau bukan diri kita sendiri? Dan dijelaskan juga oleh saya sebentar tadi bahawasanya elemen kebersihan inilah merupakan salah satu daripada alat penyatuan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, saya akan ulaskan pula tentang babak kedua daripada video sebentar tadi yang mana dapat dikaitkan dengan elemen madani iaitu hormat. Hormat menghormati. Kendati pun sikap saling menghormati haruslah tertanam dalam budaya-budaya yang membentuk masyarakat Malaysia. Dan kita seharusnya sebagai rakyat Malaysia, kitalah yang seharusnya meneruskan usaha untuk mengembangkan budaya dan bahasa hormat menghormati, mengangkat kesaksamaan, meraihkan kepelbagaian, kemajemukan budaya dan keterangkuman, memperkasa rakyat, memelihara kebajikan jiran untuk mewujudkan kemampanan negara. Untuk masa hadapan pula, kita perlu bersedia untuk menerima kehadiran budaya baru untuk dirangkumkan ke dalam dasar hormat. Kita perlu berperanan melaksanakan tugas untuk membawa agenda budaya hormat ini sebagai salah satu alat penyatu dan jambatan kepada kemajemukan agama, bangsa dan negara kita. Justru itu, berdasarkan daripada video tadi, apa yang dapat kita kaitkan dengan elemen hormat ini adalah seharusnya kita perlu menghormati masyarakat-masyarakat yang terdapat di sekeliling kita. Tidak kiralah sama ada kita mengenali atau tidak mengenali orang tersebut, seharusnya kita perlu menghormati setiap daripada kaum yang terdapat di Malaysia supaya kita dapat mewujudkan keharmonian dan meraihkan kepelbagaian kaum. Bagaimana kita hendak mendapatkan kepercayaan daripada orang lain jika ngarut tu. Okey. Okey, sambung. Seperti yang kita tahu, sebenarnya budaya menyebarkan berita-berita palsu merupakan satu budaya yang mana dilihat sebagai budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat-masyarakat kita. Sedangkan apabila kita melakukan budaya tersebut, umpamanya kita tidak mempunyai rasa hormat kepada orang lain. Sepatutnya hal itu tidaklah terjadi dalam kalangan kita. Bahkan apabila kita menyebarkan berita-berita tentang orang yang bahkan kita tidak kenal tentang dirinya. Oleh hal yang demikian, kita perlulah mengetahui, menyelidik dahulu tentang latar belakang seseorang sebelum kita menyebarkan sesuatu yang berkaitan dengannya. Kerana bimbang jika perkara kita itu menyebabkan sesuatu yang buruk berlaku seperti berlakunya masalah mental kepada diri yang kita sebarkan fitnah, atau kita juga telah menyebarkan satu berita yang menyebabkan kepanikan dalam masyarakat. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, sedarlah bahawa hormat menghormati perlu diterapkan dalam masyarakat kita. Dalam mewujudkan masyarakat yang madani, saling hormat menghormati antara masyarakat dan usahlah sebar benda-benda yang palsu. Sebagai rumusannya, berikut merupakan ulasan-ulasan yang dapat dikaitkan dengan budaya-budaya, elemen-elemen madani bagi masyarakat Malaysia, dan berdasarkan daripada babak-babak yang telah kami bawakan dalam video yang awal-awal tadi. Oleh itu, sebagai sebuah negara yang mempertemukan pelbagai adat dan budaya, Malaysia sebenarnya telah menjadi tapak asas yang kukuh buat kita semua. Justru itu, bagi memanfaatkan apa yang telah dikurniakan, seharusnya kita mempromosikan nilai ihsan dalam bahasa, agama, sejarah dan sistem moral di Malaysia. Selain itu juga, rakyat Malaysia inilah merupakan penggerak kepada Malaysia Madani itu sendiri. Justru itu bagi saya amat pentinglah untuk rakyat Malaysia mengetahui dan mengenal pasti setiap elemen yang terdapat dalam Madani itu sendiri, iaitu 6 elemen tersebut. Sukalah untuk saya bawakan
ayat daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehinggalah mereka yang merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi sekian sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.